Apakah yang kita maksudkan dengan bahasa puisi? Bahasa puisi ini mengandungi beberapa ciri yang istimewa. Pertama, bahasa puisi adalah susunan kata-kata yang istimewa, yang khas untuk menyampaikan makna. Bahasa puisi biasanya mengandungi perlambangan, metafora, simile dan personifikasi. Bahasa puisi menerbitkan kesan bunyi atau irama, melibatkan unsur rima, asonansi dan aliterasi. Unsur bunyi juga diterbitkan oleh ulangan perkataan, bilangan suku kata pada setiap baris dan bilangan baris pada setiap rangkap akan menimbulkan unsur bunyi. Unsur bunyi ini lebih terikat dan teratur di dalam puisi tradisional. Namun begitu, kesan unsur bunyi ini dapat menambah nilai puitis dan estetika di dalam puisi moden, di samping memperdalam maknanya. Satu lagi ciri penting bahasa puisi ialah menggunakan perkataan yang ekonomis dan tidak membazir. Apa yang dimaksudkan dengan tidak membazir tu? Ia bermakna menggunakan sedikit perkataan untuk menyampaikan banyak perkara. Bahasa puisi adalah bahasa yang mengandungi perasaan. Dengan kata lain, ialah bahasa yang emotif atau mudah menyentuh hati pembaca dan mengajak pembaca untuk sama-sama berfikir tentang apa yang dimaksudkan, yang ditulis oleh penyair tadi. Sekarang mari kita ambil satu contoh bagaimana kita nak membina bahasa puisi. Katakan kita mahu menceritakan seseorang yang hidup di dalam kesusahan dan terpaksa bekerja kuat. Ayat pertama, dia orang susah yang hidup dalam kemiskinan dan terpaksa bekerja keras. Ayat ini bukan bahasa puisi kerana ia adalah satu kenyataan yang tidak ekonomis. Kan dia menggunakan banyak perkataan tu. Ayat ini menggunakan banyak perkataan ya, dalam 10 perkataan. Ayat kedua, dia menjalankan kehidupan. Ayat ini lebih pendek, tidak menggunakan banyak perkataan, tetapi tidak dapat menggambarkan apa-apa tentang orang yang diceritakan. Dia menjalani kehidupan. Semua orang menjalani kehidupan. Dari ayat ini tidak diketahui adakah dia yang kita sebutkan tu kaya atau miskin, bahagia atau menderita. Ayat ketiga, dia melayari kehidupan. Ayat ini lebih hampir kepada bahasa puisi kerana penyair menggambarkan kehidupan sebagai satu pelayaran. Dengan berkata demikian, dia melayari kehidupan, penyair memberi banyak maklumat tentang hidup dan kehidupan. Penyair memberi gambaran bahawa dunia adalah umpama sebuah lautan dengan ombak dan badainya. Dan setiap orang mesti melayari kehidupan dengan hati-hati. Namun begitu, ungkapan ini tidak memberi petunjuk tentang keadaan dan perasaan orang yang digambarkan. Pembaca mungkin menganggap orang ini seorang saudagar kaya yang berlayar dengan kapal besar. Sedangkan yang hendak diceritakan tadi ialah tentang seorang yang hidup susah atau menderita. Ayat keempat, dia mendayung hidupnya. Ayat ini adalah bahasa puisi. Hanya dengan 3 patah perkataan, penyair menggambarkan bahawa hidup adalah satu pelayaran dan manusia berada di tengah lautan. Dengan berkata dia mendayung hidupnya, penyair memberi maklumat tentang hidup sebagai sebuah pelayaran dan orang itu sedang mendayung hidupnya. Pembaca dapat menangkap bahawa dia seorang yang hidup dalam kesukaran kerana terpaksa mengharung lautan dengan hanya berdayung perahu. Tentulah perahu kecil yang dia miliki, bukannya kapal besar. Jadi itu menunjukkan keadaan
hidupnya itu tadi, ya, keupayaan dan kemampuan dia. Dia tak mampu kapal besar, dia hanya mampu perahu kecil begitu. Ayat keempat ini mengandungi unsur emosi juga. Rasa atau emosi yang tergambar dalam ayat ini ialah sedih dan susah kerana terpaksa menghadapi cabaran ombak dengan hanya menggunakan perahu kecil. Di sini juga terselit keinginan atau azam untuk pergi ke sebuah tempat bagi mendapatkan sesuatu. Hal ini melambangkan azam untuk meneruskan kehidupan. Keadaannya daif dan menimbulkan perasaan kasihan di kalangan pembaca. Itu satu aspek bahasa puisi. Cuba kita lihat aspek yang kedua, iaitu bahasa puisi mengandungi metafora dan perlambangan dan sebagainya. Bahasa puisi ini kalau kita lihat mempunyai dua jenis peralatan, iaitu satu, peralatan menerbitkan kekuatan dan keindahan makna. Yang kedua, peralatan untuk menerbitkan keindahan bunyi. Untuk keindahan makna, kita ada penggunaan metafora, simile, hyperbola, personifikasi dan ada lagi, tetapi ini adalah aspek-aspek yang penting lah. Peralatan bagi mendapatkan keindahan bunyi ialah rima, asonansi, aliterasi, anapora dan sebagainya. Namun begitu, dua peralatan di atas ini, makna dan bunyi adalah saling berpadu dan boleh menguatkan di antara satu sama lain. Di bahagian ini saya akan memberi beberapa contoh dan merujuk juga kepada puisi tradisi, terutama pantun. Metafora ialah bahasa kiasan yang menyatakan sesuatu dengan menyebut sesuatu yang lain. Personifikasi terjadi apabila objek-objek yang tidak bernyawa diberikan sifat-sifat atau unsur-unsur yang bernyawa, biasanya sifat-sifat manusia. Simile mudah difaham dan dikesan, iaitu bila sesuatu dibandingkan dengan sesuatu yang lain yang mempunyai sifat-sifat yang sama. Hyperbola pula merujuk kepada menggambarkan sesuatu dengan berlebih-lebihan. Metafora personifikasi, simile, hyperbola sering menggunakan unsur alam. Contoh, kita kata gunung harapan untuk menunjukkan ketinggian harapan atau cita-cita. Pulau impian untuk menggambarkan sesuatu yang masih terapung dan tidak menentu. Daun hayat, kita juga pernah melihat ini digunakan untuk menyatakan satu kehidupan yang subur dan sebagainya. Macam pokok lah, kalau banyak berdaun tu maknanya segar dan subur. Contoh metafora saya akan berikan di dalam pantun. Buah langsat kuning menjelah, keduduk tidak berbunga lagi. Sudah dapat gading bertuah, tanduk tidak berguna lagi. Pantun ini dikenali ramai menyatakan rasa kecewa seseorang yang telah dilupakan dan tidak dihargai kerana telah wujud seorang yang lain yang dianggap lebih berharga dan dimetaforakan sebagai gading bertuah. Gading bertuah ini metafora lah, sebab dia tidak merujuk kepada gading gajah dan sebagainya yang juga mahal. Satu lagi contoh metafora dalam pantun, jika dilurut padi masak, jatuh ke tanah berderai-derai. Jika takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Di sini terdapat metafora di lambung ombak untuk menunjukkan kehidupan yang penuh cabaran. Kita pergi kepada simile. Contoh simile dalam pantun, berburu ke padang datar dapat rusa berbelang kaki. Berguru ke palang ajar, bagai bunga kembang tak jadi. Ya, lihat tu, bagai bunga kembang tak jadi. Ini simile. Satu lagi, cahaya redup menyegar padi, ayam berkokok mengirai tuah. Jika hidup tidak berbudi, umpama pokok tidak berbuah. Ya?
simili ini banyak sebenarnya di dalam pantun. Kalau kita lihat pantun itu, perkataan pantun itu sendiri dikatakan berasal dari perkataan sepantun. Sepantun ini berarti seumpama, macam kami sepantun telur itik, kasihan ayam maka menjadi. Baik, kita lihat pula hyperbola, ya, yang digunakan bagi menyatakan perasaan dengan secara berlebih-lebihan. Contoh, buah jering di atas para, diambil budak sambil berlari. Keringlah laut Selat Melaka, barulah saya mungkirkan janji. Di sini, keringlah laut Selat Melaka adalah hyperbola, kerana tidak mungkin laut akan kering airnya. Kita beralih kepada personifikasi. Ada sebuah pantun yang cantik. Bacang masak mempelam manis, makanan anak bidadari. Bintang terisak, bulan menangis, hendak bertemu si matahari. Di dalam pantun di atas, bintang dan bulan diberikan perlakuan manusia, iaitu terisak dan menangis. Puisi juga menggunakan teknik pengulangan perkataan untuk tujuan penegasan dan mendapatkan unsur bunyi. Jadi sekarang kita pergi kepada peralatan yang kedua, iaitu peralatan mendapatkan unsur bunyi yang indah. Sebab puisi mesti ada rima dan rentak dan iramanya, ya. Kalau tidak, dia tidaklah puisi, ya, tidak puitis. Kita ambil misalnya anafora, iaitu pengulangan pada awal baris. Ada satu pantun yang terkenal, yang kurik kundi, yang merah saga, yang baik budi, yang indah bahasa. Jadi ini perkataan yang itu diulang-ulanglah di baris, di awal baris, 4 baris itu. Lagi satu, saya ada satu pantun yang saya memang gemar dan digunakan di dalam lagu, kan. Pantun ini begini, ya, lagunya. Kalau tinggi-tinggi selasih, kalau tinggi berdaun jangan. Kalau pergi, pergilah kasih, kalau pergi bertahun jangan. Jadi perkataan kalau itu diulang di permulaan ayat. Selepas itu ialah satu pantun lagi. Saya nak baca dalam bentuk syair. Kalau subang sama subang, kalau sanggul sama sanggul, kalau hilang sama hilang, kalau timbul sama timbul. Itulah contoh anafora yang menimbulkan unsur bunyi di dalam puisi, ya, terutama puisi tradisi. Saya rasa setakat itu saja yang saya dapat, yang perlu saya cakap pada hari ini, dan kita akan berjumpa lagi. Terima kasih.